Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dapat lagi kita bertemu untuk semakan jawapan bagi pelajaran sirah pula. Sebelum itu marilah sama-sama kita membacakan doa dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'a walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Dengan limpah rahmatnya dapat lagi kita meneruskan lagi pertemuan kita pada kali ini. Seterusnya Ustaz nak semua keluarkan pen merah. Sebab kita akan nak tanda kan. Kamu akan tanda. Okay, kita tengok soalan yang ke-11. Dia terus soalan 11, iaitu padankan kumpulan bahagian alif dengan bahagian ba. Okey, yang ini untuk bab tahun 4 berkenaan dengan jihad. Okey, jadi yang pertama nombor 11 tu menentang kemungkaran, 12 perang menentang musuh, 13 melawan hawa nafsu, 14 melawan godaan syaitan, 15 menuntut ilmu. Jadi 11 gariskan kepada jihad asghar, okey, iaitu peperangan kecil. Kemudian 12 perang menentang musuh, jihad asghar juga. 13 melawan hawa nafsu, jihad akbar. 14 melawan godaan syaitan, jihad akbar. Dan 15 juga menuntut ilmu adalah jihad akbar. Okey, 16 hingga 20 sama juga gariskan. Tapi kali ini bab Arab Jahiliyah, iaitu ini Ustaz sila Ustaz tahun 5. Okey. Jadi kita tengok yang untuk tahun 5 ni, menyembah pokok sebelum kedatangan Islam, zalim juga sebelum kedatangan Islam, hidup bersatu padu selepas kedatangan Islam, melakukan zina sebelum kedatangan Islam, dan menghargai kaum wanita adalah selepas kedatangan Islam. Okey, melakukan zina ni sebelum, menghargai kaum wanita selepas. Kalau betul right Okey, soalan 21 hingga 25. Okey, dalam kotak ada Ali bin Abi Talib, permusuhan Mi'raj, menyembah berhala, Madinah, Uthman bin Affan. Okey, soalan 21, solat difardukan kepada umat Islam pada peristiwa Mi'raj. Tahu Mi'raj. Ke-22, perundangan Islam mewujudkan perdamaian dan menghapuskan permusuhan. Okey. Baik, soalan 23. Orang yang memeluk Islam melalui dakwah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah Uthman bin Affan. 24. Amalan orang Quraisy sebelum kedatangan Islam ialah menyembah berhala. 24 menyembah berhala. Dan 25 kaum Ansar ialah penduduk awal, penduduk asal Madinah. 25. Okey, soalan 26 hingga 30 gariskan pada jawapan yang betul. Gariskan pada jawapan yang betul. Okey, peperangan Khandaq berlaku pada bulan Ramadan atau Syawal? Syawal. Okey, kalau Ramadan peperangan perang Badar, kan? Okey, 27 Khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Abu Bakar ataupun Uthman? Abu Bakar As-Siddiq. 28 contoh mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tongkat menjadi ular ataupun bulan terbelah dua. Ya, bulan terbelah dua. Kalau tongkat tu Nabi Musa. Okey, seterusnya Isra' dan Mi'raj berlaku pada 15 Syawal ataupun 27 Rajab. Ya, 27 Rajab. 30 Hijrah kali kedua ke Habasyah diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib ataupun Ali bin Abi Talib. Okey, Ja'far bin Abi Talib.
Okey, soalan 31 hingga 35, tandakan right mana betul dan pangkal mana yang salah lah. Raja Habsyah adalah seorang raja yang bijaksana dan adil. Betul salah? Betul. Okey, sebab Raja Habsyah ni lah yang memberi perlindungan kepada orang Islam ketika orang Islam dihantar ke sana, dakwah daripada Rasulullah SAW. Okey, 32, nama asal Madinah ialah Yathrib. Betul ke salah? Betul. Okey. Okey, jadi seterusnya 33, Rasulullah SAW diiringi malaikat Jibril dan malaikat Mikail menuju ke Baitul Maqdis ketika peristiwa Isra. Okey, betul ke salah? Tak, malaikat Jibril saja kan. 34, peristiwa Mi'raj Rasulullah SAW bermula dari Masjidil Haram. Okey, betul ke tak? Okey, salah lah. Okey, bukan. 35, rumah Rasulullah dianggap tempat pendidikan yang kedua semasa baginda berdakwah secara sulit. Betul ke salah? Salah juga, bukan tau. Okey, saya akan terangkan kenapa 33 tu salah, 34 pun salah. 33 tu kerana Rasulullah diiringi malaikat Jibril dan malaikat Mikail menuju ke Baitul Maqdis. Okey, Baitul Maqdis ni di Masjid Al-Aqsa lah. Cumanya peristiwa malaikat Mikail tu yang membelah dada Nabi tu sebelum diisrakan. Semasa ketika Isra' tidak ada. Tetapi pada nombor 34 salah pula Mi'raj. Peristiwa Mi'raj. Okey, Mi'raj bukan di Masjidil Haram. Mi'rajnya di Masjid Al-Aqsa. Masjidil Aqsa. Okey, jadi sebab tu salah. Okey, yang 35 pula rumah Rasulullah dianggap tempat pendidikan yang kedua, bukan? Sebab rumah Rasulullah tempat pendidikan yang pertama lah. Okey. Selepas Nabi dilantik menjadi Rasul. Okay, selanjutnya kita tengok soalan 36. Tulis betul pada pernyataan yang benar dan salah pada pernyataan yang tidak benar. Okay, kalau kamu tulis betul, tulis betul. Kalau jawapan tu betul, right lah. Kalau salah, pangkal. Solat ialah tiang agama. Betul atau salah? Betul. Sayyidina Ali bin Abi Talib melaungkan azan ketika pembukaan kota Mekah. Betul atau salah? Salah. Bukan tahu. Okey, 38, ibadah zakat diwajibkan kepada umat Islam dalam bulan Syawal pada tahun kedua Hijrah. Betul atau salah? Betul tahu. Sebab apa? Zakat difardukan pada tahun kedua Hijrah. Cuma bulan Syawal tu ataupun difardukan bulan tu ada dua pendapat. Bulan Syawal ataupun bulan Ramadan lah. Tapi betul lah. Siapa jawab betul? Right. Nombor 39, Rasulullah SAW wafat ketika berusia 63 tahun setelah berdakwah selama 23 tahun. Okey, betul. 40, ketika Rasulullah SAW sedang tenat ataupun sedang garing, baginda meminta Sayyidina Umar menjadi imam solat berjemaah. Ini betul ke salah? Tak, dia minta Sayyidina Abu Bakar kan. Okay, soalan seterusnya bahagian B. Jawab soalan berikut berpandukan petikan. Jadi murid-murid kena baca dulu lah petikan ini. Okay, nanti kalau dalam soalan periksa pun sama, jawab. Okay, kamu kena baca petikan dulu baru jawab. Nabi Muhammad SAW mulai gering pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, yakni setelah 3 bulan selepas menunaikan Haji Akbar. Para sahabat berasa amat susah hati atas apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW jatuh sakit, baginda berada di Madinah. Pada hari pertama baginda sakit, baginda menziarahi kubur para sahabat di tanah perkuburan Baqi' yang letaknya tidak jauh daripada Masjid Nabawi. Selain itu, baginda sempat menziarahi kubur para syuhada dalam perang Uhud. Baginda ditemani oleh orang suruhan baginda yang bernama
Abu Suwaibah. Okey. Jadi soalan satu pertama, bilakah Nabi Muhammad SAW mulai gering? Tadi tengok balik dia punya soalan yang atas tu. Okey, dekat mana dia punya petikan tu, biasanya soalan satu dia punya jawapan kita akan tengok pada perenggan yang pertama lah. Jadi Nabi Muhammad SAW mulai gering pada akhir bulan Safar. Itu jawapannya 1.1. 1.2, mengapakah para sahabat berasa amat susah hati? Kenapa? Okey, kerana Nabi mulai gering kan. 1.3, mengapakah Nabi mencari perkumpulan Baqi'? Kenapa? Sebab Nabi berada di Madinah pada waktu tu. Dan waktu tu juga Nabi ingin melihat juga yang tidak jauh daripada Masjid Nabawi. Okey, sebab kebetulan Nabi berada di Madinah pada waktu tu. Okey, mengapakah Nabi itu dah 1.4. Siapakah yang menemani Nabi? Siapa nama? Yang akhir sekali, Abu Suwaibah. Abu Suwaibah. Okey. Jadi seterusnya jelaskan 3 adab menziarahi perkuburan. Okey, yang pertama kenapa? Kalau boleh menutup aurat. Okey, tidak membuat bising di tanah perkuburan, mendoakan kepada ahli kubur. Okey, kalau boleh bacakan, sedekahkan Al-Fatihah, memberi salam, banyaklah. Itulah adab-adab kita ketika menziarahi perkuburan. Okey, Ustaz minta maaf, bukan nama dia yang menemani Nabi Muhammad ke Bukit Uhud tu bukan Abu Suwaibah, Abu Muwaibah. Nampak macam sin. Okey, sebenarnya mim. Muwaibah. Okey, jadi soalan seterusnya 2.1, tulis 2 sikap Raja Habsyah terhadap orang Islam yang berhijrah ke Habsyah. Yang pertama, memberi layanan yang baik. Okey, dan juga memberi perlindungan kepada umat Islam yang dihantar ke Habsyah tersebut, yang berhijrah ke Habsyah tersebut. Jadi Raja Habsyah ni dia memberi perlindungan. Okey, siapa Raja Habsyah ni? Nama dia? Ya, Raja Najasyi. Okey, kita tengok nama penuh dia siapa. Raja Habsyah. Okey, Rasulullah SAW telah menghantar Amr bin Uwaimah Ad-Damiri pada akhir tahun ke-6 Hijrah ke Habsyah menemui Usamah bin Al-Abjad, iaitu Najasyi Raja Habsyah. Itulah. Dan Najasyi ini menerima utusan Rasulullah dengan baik dan akhirnya memeluk Islam. Itulah nama dia. Raja Habsyah ni dapat kita boleh panggil Raja Najasyi. Okey, seterusnya 22, ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur melalui perantaraan malaikat apa? Ya, malaikat Jibril, kan? Tugas malaikat Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Okey. Baik, seterusnya nyatakan 3 pilihan yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW kepada kaum Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaibiyah. Okey, membayar yang pertama. Okey, ini pelajaran keempat ni. Okey, jadi bila Nabi SAW dah berada di Madinah, okey, kerajaan Islam dah mula kuat. Jadi Nabi ingin menziarahi Mekah ataupun membuat umrah lah, untuk umrah ke Mekah. Jadi dibuat perjanjian Hudaibiyah. Tetapi orang kafir ataupun kaum Quraisy ni lah melanggar perjanjian Hudaibiyah ini. Jadi Nabi memberi pilihan kepada mereka, ada 3 lah. Yang pertama, adakah mereka perlu membayar diat? Okey, membayar diat ni sebab apa? Sebab daripada pempasan atau ganti rugi sebagai tebusan darah kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh. Okey. Atau mereka orang Quraisy ni, kaum Quraisy ni boleh membatalkan perjanjian dengan Bani Bakar
atau terbatal perjanjian Hudaibiyah ini dan berperang dengan orang Islam. Inilah 3 pilihan yang Rasulullah telah tawarkan kepada kaum Quraisy sebab mereka telah melanggar janji. Kan? Okey. Jadi Rasulullah SAW bersama 10,000 tentera Islam telah menuju ke Mekah. Okey. Jadi seterusnya kita tengok pula soalan, tak apa, ini nanti murid-murid boleh tengok lagi lah kisah selanjutnya. Okey, ini pelajaran tahun 4. Tahun 4 tau. Okey, jadi seterusnya Rasulullah merupakan Rasul yang terakhir diutuskan ke muka bumi ini. Okey, jelaskan 3 tujuan Rasulullah diutuskan. Yang pertama, menyeru supaya manusia beriman kepada Allah SWT. Yang pertama lah. Yang kedua, menghapuskan amalan menyembah berhala. Okey, sebab apa? Menyembah berhala itu adalah amalan yang bertentangan dengan agama Islam. Okey, yang ketiga, menegah amalan maksiat. Okey, sebab apa? Sebelum kedatangan agama Islam, perbuatan-perbuatan maksiat macam riba, judi, membunuh ni telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Tetapi bila adanya agama Islam, setelah kedatangan agama Islam, semua perkara-perkara maksiat ini tidak boleh dilakukan. Okey, seterusnya kita tengok bahagian mukjizat. Okey, ada 2 mukjizat, iaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Okey, hissi ni yang boleh kita lihat lah. Okey, maknawi ni iaitu Al-Quran. Contoh hissi adalah bulan terbelah 2 dan keluar air dari celah jari baginda kau. Celah jari Nabi. Okey, kisahnya untuk semasa berwuduk lah. Untuk ketika berwuduk. Ini ada kisah dia lah. Nanti boleh cari. Selanjutnya kita tengok soalan ketiga. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah di Hudaibiyah yang letaknya berdekatan ke kota Mekah. Rasulullah SAW telah bermimpi memasuki Baitullah Al-Haram bersama para sahabat dalam keadaan aman dan bercukur kepala. Kaum Muhajirin dan Ansar berasa rindu untuk melihat Kaabah setelah 6 tahun dilarang memasuki Mekah. Bilangan yang keluar bersama baginda kira-kira 1,500 orang. Mereka tidak membawa senjata kecuali senjata bagi pengembara dan pedang bersarung. Okey, soalannya, bilakah berlakunya perjanjian Hudaibiyah ni? Bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijrah. Apakah 2 benda yang dibawa oleh sahabat Nabi ketika hendak masuki Mekah? Senjata pengembara lah. Senjata bukan untuk berperang. Dan pedang yang bersarung. Bila pedang bersarung ni bukan untuk berperang lah. Sebab dia untuk keselamatan lah. Bagaimanakah perasaan kaum Muhajirin dan Ansar untuk melihat Mekah ni? Berasa sangat-sangat rindu dengan kampung halaman mereka. 3.4, nyatakan bilangan sahabat yang keluar bersama Rasulullah. Iaitu sebanyak 1,500 orang. Dalam situ tulis 1,500 kan. Dalam kira-kira lah 1,500. Dan jelaskan 2 pengajaran yang dapat diperoleh berdasarkan petikan tersebut. Ini daripada perjanjian Hudaibiyah ni. Dakwah Islam sudah mula tersebar secara terang-terangan. Dan juga tanah haram Mekah telah menjadi telah mengiktiraflah agama Islam di Madinah dan wujudnya kerajaan Islam di Madinah. Okey. Soalan seterusnya, jawab soalan berikut berpandukan petikan. Tulis 2 kelebihan membaca Quran. Kelebihan membaca Quran apa? Membaca dapat pahala lah. Dan juga boleh mendapat syafaat di dalam di akhirat nanti. Boleh memelihara peribadi umat Islam dan lain-lain lah. Lengkapkan jadual peringkat penurunan Al-Quran. Iaitu pertama Baitul Izzah, kemudian ke langit dunia, terus kepada Nabi. Nyatakan 2 aktiviti sosial yang boleh dilakukan di masjid. Apa? Yang kita boleh buat aktiviti gotong royong, boleh buat aktiviti
kenduri kan, ataupun kita boleh buat pertandingan bacaan tilawah Al-Quran, boleh. Pelbagai aktiviti boleh dibuat di masjid. Okey. Nyatakan dua tindakan Rasulullah SAW selepas memasuki kota Mekah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Yang pertama, menuju ke Kaabah, lalu memusnahkan 360 berhala. Yang kedua, Rasulullah SAW melakukan tawaf dan solat sunat di Masjidil Haram. Okay, lengkapkan cerita di bawah. Lengkapkan carta di bawah. Okay, Perang Badar. Ni kisah tentang Perang Badar. Okay, iaitu Rasulullah SAW merupakan ketua tentera Islam ni. Okay, berapa bilangan tentera Islam yang terlibat dalam Perang Badar? Hanya 313. Okay, sebab ini peperangan yang pertama lah. Okay. Kemudian tempat perangnya adalah antara Madinah dan juga Mekah. Di kawasan lembah. Okay. Kemudian yang seterusnya, keputusan peperangan dia adalah tentera Islam lah yang menang. Walaupun masa itu tentera Islam hanya 313 dan pihak kafir Quraisy 1000 orang. 300 melawan 1000. Jadi siapakah yang menang? Yang menangnya adalah 300 Islam. Okey. Kerana peperangan ini bukan dilihat dari segi berapa bilangan orang yang terlibat. Okey. Inilah ini menunjukkan inilah kekuasaan Allah SWT. Alright. Okey, seterusnya ada lagi. Okey, inilah saja, sampai di sini sajalah untuk kita punya jawab soalan. Okey, semoga jawapan yang betul tu boleh right dan nanti kira markah lah. Okey, jadi untuk pelajaran sirah Ustaz akan beri nota nanti. Okey, jadi itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.